Sambung tu nak, sambung lagi, sambung video 8. Sambung tengah. Tengok tu. Okey. Mak simak je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita manjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya sama-sama dapat kita menunaikan kewajiban yang telah difardukan kepada kita, dan seterusnya sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Jadi kita pergi ke tajuk seterusnya berkaitan dengan cara dan tujuan tipu daya syaitan terhadap anak cucu Adam. Ya. Jadi seperti yang telah kita bincang sebelumnya, dendam syaitan kepada Adam alaihissalam dan kepada anak cucu Adam mesti ada kesudahan. Ya. Dia akan berusaha untuk menyesatkan anak Adam tu, dan sentiasa bekerja untuk memastikan anak-anak Adam tu bersama dengannya dalam neraka jahanam. Ia ajak matlamatnya. Ya. Matlamat syaitan, iblis, nya sedang matlamatnya nak jadi wakil rakyat kah, kita ngundinya kah sedang. Nah. Ni si ada matlamatnya nak jadi orang yang paling kaya, ni si ada. Supaya boleh mengumpul semua harta kekayaan kita, ni si ada. Matlamat iblis sikit je. Iaitu menjadi teman kepadanya, bersama dengannya dalam neraka jahanam. Ya je. Jadi untuk ianya perlu melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan manusia tu terhalang daripada kembali ke syurga, dan juga akan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan manusia itu dihumban ke dalam neraka jahanam. Jadi di antara cara-caranya ialah seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Satu, menggelincirkan manusia dari jalan ke syurga. Hanya akan menghalangi manusia.
Ya, menghalang manusia, menggelincirkan manusia dari jalan yang boleh membawa manusia itu ke syurga. Kalau menuntut ilmu itu memudahkan manusia ke syurga, nya akan halangi kita untuk menuntut ilmu. Ya, akan dalam hadis Nabi menyebut tentang ya tidak seseorang yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah mudahkannya untuk jalan ke syurga. Maka syaitan, iblis akan menghalangi manusia untuk menuntut ilmu. Akan menghalangi manusia untuk menghadiri majlis ilmu. Sebab nyasi mau anak Adam tu, orang-orang yang beriman tu, mudah masuk syurga. Sebab ialah kita kadang-kadang nak pergi majlis ilmu tu kadang berat. Ya, kadang ada aja. Ya, nak digago kita. Kan? Ya, lepas sembahyang berbud bergaut. Kan? Contohnya kalau ada majlis ilmu. Ya, kadang-kadang dapat kita sedari kita sedang dibuai, dihasut oleh syaitan sehingga kita tidak melihat menghadiri majlis ilmu itu, duduk dalam majlis ilmu itu sebagai suatu yang penting untuk diri kita pun. Firman Allah Subhanahu wa taala fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maksudnya maka syaitan menggelincirkan kedua-duanya, yakni Adam dan Hawa dari syurga itu. Lalu kedua-duanya dikeluarkan dari syurga yang menjadi tempat kediamannya yang paling indah. Bagaimana dia menggelincirkan Adam dan Hawa? Yaitu dengan memujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah larangan. Ya, saya sebut hanya buah larangan. Saya sebut buah khuldi. Ya, biasa orang nyebut buah khuldi. Sebab yang menyebut nama khuldi itu, ngelar pokok yang nama buah khuldi ialah iblis. Sedangkan Allah sendiri nyebut. Ya, saya dah sebut sebelum tu. Jadi kita katakan buah larangan yang Allah larang atau pokok yang Allah larang untuk mereka hampiri. Sekiranya kedua-duanya Adam dan Hawa yang dahulunya berada di dalam syurga, kemudian dikeluarkan dari syurga disebabkan tipu daya syaitan dan iblis, maka bagaimanakah keadaan anak cucu Adam yang masih berada di luar syurga sedang berjalan menuju ke syurga? Adakah mereka mampu masuki syurga sekiranya anak cucu Adam tidak berjaya menyelamatkan diri dari tergelincir disebabkan tipu daya tersebut? Maka keadaan dengan mereka, bagaimana keadaan dengan mereka yang tidak mengetahui hakikat tipu daya syaitan, sama ada mereka akan dapat memasuki syurga atau tidak. Jadi iblis akan menghalangi manusia daripada masuki syurga. Jadi menghalangi manusia dari memasuki syurga. Ini akan cari jalan. Ya, kita nak bersedekah akan dihalanginya. Kan? Niat nak sedekah RM10, mula-mulanya menghalangi kita. Ibu sedekahlah, kan? Ibu beri masjid, duit masjid banyak, macam-macam lah kan. Ditimbulkan lagi dalam palak kita, macam-macam lah, kan? Tapi kita nak sedekah juga. Yang rasa si dapat nak menghalangi bersedekah. Ibu banyak gila, RM5 cukup lah. Kan? Suruhnya kurang. Kan? Kemudian nak halangi si dapat lagi. Timbulkannya lagi ria. Waktu engkah duit dalam tabung ya. Mudahan ada orang niat nak ngaku engkah dalam tu. Kan? Ya? Jadi begitu iblis dalam menghalangi kita. Ya, sebab dia akan berusaha untuk menghalangi untuk kita tidak buat. Kemudian mengurangkan untuk kita buat. Yang ketiga, kalau buat juga, biar saya dapat pahala, ditimbulkannya riya. Bila riya, habis. Kan, iblis madah berjaya aku katanya. Ya yang bahaya. Sebab ialah kita, dalam kita beramal, ingat, iblis sentiasa menghalangi kita untuk kita melakukan amal, sebab iblis tahu amal kita itu boleh membawa kita
ke syurga. Apa-apa aja. Ya. Kita berkelahi dengan orang, bertengkar dengan orang, dengan adik-beradik kita ke hal harta pusaka. Kadang timbul rasa nak berbaik. Kan? Timbul rasa nak berbaik. Kita madah dah habis dah. 2 tahun si pernah bertemu, si pernah ngabas. Kan? Kita pun lembut hati nak pergi. Tengah jalan, ya iblis ngantar balik apa nak lama-lama. Kata-kata yang pernah diucap dengan kita, diingatnya balik. Akhirnya lu si jadi. Lu singgah Bombay, lu minum, pulang si jadi ngabas. Contohlah. Ya. Jadi, caranya menghalangi kita. Sebab kadang-kadang berlaku dalam hidup kita. Kan? Mula-mula hati kita lembut dari rumah. Nak pergilah lama lah. Minta maaf ajak lah. Kan? Ya, berdamai ajak lah. Kita pun pergi sampai tengah jalan. Ingat apa dikata dengan kita yang nyakit hati kita. Yang menghiris hati kita. Las. Datang semula kemarahan. Datang semula kebencian. Si jadi. Ayat cara iblis. Untuk menghalangi kita daripada memasuki syurga tadi. Jadinya akan menghalang apa aja amalan-amalan kita yang boleh membawa kita ke syurga. Ini akan memastikan kita ya berada di jalan yang boleh membawa kita ke neraka jahanam. Ayat yang pertama, kita kena ingat. Kan? Bila kita nak melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, melakukan amal yang membawa ke syurga, ya, kalau di sana rasa ada halangan-halangan, ingat itu adalah syaitan yang menghalangi kita. Ya, contohnya tadi kalau kita nak berdamai dengan orang, kan, nak berbaik dengan orang, ya, tengah jalan tiba-tiba datang ingatan-ingatan yang boleh menimbulkan rasa marah, rasa benci, ingat baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Tu iblis yang datang tu. Iblis yang menghalang aku untuk melakukan kebaikan. Iblis yang menghalang aku untuk melakukan amal yang boleh membawa ke syurga. Karena di antara amal yang terbaik ialah kita minta maaf, kan? Yang kedua, tadi yang pertama menghalangi jalan ke syurga, kan? Artinya kita nak mula apa-apa amal yang bawa ke syurga dihalangi. Menyesatkan kita dari jalan yang benar dan lurus. Iblis akan berusaha menyesatkan kita dari jalan yang benar, jalan yang lurus. Satu, disebabkan kejahilan. Ya, artinya, nang si mau nak beribadat. Iblis akan halangi. Susah kau semayang, susah tu, akhirnya sikit semayang. Kan? Ya, kalau orang bukan Islam, berusaha untuk mengenali Islamnya akan halangi. Kan? Sebab itu kalau kita lihat apa-apa yang berlaku, ada peranan iblis di belakang. Kan? Islamofobia kah? Kan? Menggunakan semua unsur tadi untuk menghalangi manusia dari jalan yang benar. Ya, letakkan dalam pemikiran manusia kebencian kepada Islam. Kan? Kecuali dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Dia akan halangi. Kan? Ya. Sebab ya kita kalau orang nak masuk Islam, kita kena bagi support, bagi sokongan. Sebab itu Nabi SAW kita lihat, kan, bila orang masuk Islam apa dia? Dibantu, dipersaudarakan dengan orang Islam yang sedia ada. Kemudian diberi kabar gembira. Artinya dengan keislaman kamu, Allah menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Kita jangan nanggar di sudut sekadar saja. Sebenarnya, benda yang memberi kesan dalam melahirkan kekuatan jiwa. Ya. Ada yang masuk Islam memang atas kefahamannya dan sebagainya. Bukan. Tapi ada sebahagian masuk Islam dengan cabaran. Cabaran, keluarga si setuju, berada dalam situasi baru. Kan? Ya. Jadi memberi kesan kepada jiwa. Jiwanya kadang-kadang kita kata berkecamuk. Kan? Jiwanya, maklumlah lagi baru masuk Islam. Kan? Lagi-lagi bila berhadapan dengan tentangan keluarga dan sebagainya. Ya. Jadi perlu diberi kekuatan jiwanya untuk dia menghadapi. Karena dia bukan hanya menghadapi cabaran luaran, dalaman. Termasuk syaitan yang sentiasa menimbulkan was-was, menimbulkan ragu-ragu. Ya. Bilanya kena bangun semayang, kena belajar. Itulah kau masuk Islam, katakan. Ditimbulkan dalam hatinya. Ya, jadi syaitan tu datang
Dan kadang-kadang kalau kita tanya orang-orang masuk Islam sebahagiannya, di antaranya ialah mengalami pergolakan jiwa. Dalam 2-3 minggu kau masuk Islam, betul ke sih dia jalan Nabi aku tu? Kan? Terutama yang setengah-setengah. Kan? Yang bukannya atas kefahaman, belajar betul-betul keyakinan. Kan? Ya? Jadi memerlukan bantuan ya untuk memberi kekuatan jiwanya, terutama dalam menghadapi tipu daya syaitan tadi. Hanya akan menghalangi. Kalau orang yang rajin beramal pula, orang yang minat kepada agama, boleh dijerbakkannya ke dalam ajaran sesat ataupun bahaya, kan? Semangat agama lebih, kan? Ada setengahnya pula yang suka cari yang unik-unik di orang lain. Amal kita tu tak ada perlu tahun semayang. Pasti apa terbang sampai jalan tahaik katanya kan. Hanya nak cari benda-benda macam ya. Syaitan akan membawa lah. Kan? Ya. Firman Allah Ta'ala, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadika minhumul mukhlasin. Maksudnya demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka itu semuanya, kecuali hamba-hambamu di antara anak cucu Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kedurhakaan dan penyelewengan. Ya. Artinya orang yang minat beribadah, kalau dia tidak beribadah dengan ilmu, maka dia juga berpotensi untuk disesatkan oleh iblis. Ya. Banyak kan kita lihat orang yang terjebak dalam ajaran sesat, ya, dengan pemikiran yang sesat, dengan pahaman yang sesat, dan amalan-amalan yang sesat. Ya. Sebab itu untuk kita nak menjauhkan diri, untuk kita selamat dari tipu daya iblis tu, seperkara aja yang perlu kita ingat. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ya. Sebab Nabi dah beri jaminan. Lagi pegangan Quran dan sunnah, si akan sesat. Kan? Ya. Mungkin ada orang nanya, ni kita nak faham Quran, faham? Yalah, memanglah kita perlu belajar. Inilah kita nak faham ke diri pun kan. Bahasa Arab pun si pandai. Kan? Nak faham diri pun si belajar. Belajar artinya belajar dengan guru yang betul lah. Artinya guru yang memang belajar agama, bukan belajar sekat-sekat yang akhirnya mentafsirkan Quran mengikut kehendak dirinya. Kan? Jadi jaga. Jadi akan sesatkan kita. Ya. Sebab itu kita lihat banyak orang yang sesat akhirnya dia yakin dengan apa yang disesat, yang diyakinnya betul. Orang ikut ajaran Ayah Pin. Kan? Ayah Pin dulu. Bersumberkan agama juga. Yang kata tu agama, tu ajaran yang betul. Kan? Ya. Apa lagi? Yang mentafsirkan agama mengikut Al-Quran, mengikut kehendak diri pun. Ada seorang yang ngaku dirinya jadi Nabi, kan? Orang Malaysia, orang Nabi untuk bangsa Melayu. Di Indonesia pun ada beberapa orang ngaku dirinya Nabi, Imam Mahdi. Semua ada. Kan? Ya? Semua menggunakan unsur yang kelihatan agama. Jadi kalau kita punya tidak nilaian kepada nilai yang benar, Quran dan Sunnah, ya, nescaya kita akan terjerbak. Kena itu pula orang gaguh dengan Imam Mahdi. Kan, masing-masing nak jadi tentera Imam Mahdi. Kan? Ya? Iblis pun akan memanipulasikan keadaan dia untuk menyesatkan manusia. Kan? Ada dulu orang mempromosikan Imam Mahdi itu ada di Pakistan. Ada seorang orang Pakistan malah di dalam YouTube. Orang kita punya orang Pakistan tu bahasa Urdu, tu dalam bahasa terjemah bahasa Melayu dah. Dan gambarnya dalam TikTok, tu akan jadi penyelamat kan. Kali kita pernah terjumpa dalam TikTok kan. Ya, yang Pakistan. Ada orang kita terpedaya. Orangnya tu lah Imam Mahdi. Kan? Terpedaya dengan apa lagi yang dari Morocco ya. Habib apa anda tahulah kan. Jadi kalau kita tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai neraca kita yang sebenarnya, akhirnya kita mudah disesatkan oleh iblis, oleh syaitan. Ya, apatah lagi kalau menjadikan yang bukan ditetapkan oleh para ulama, Quran, hadis, ijma', qiyas dan kaedah-kaedah yang disebutkan usul fiqh dalam mengeluarkan hukum,
Kan? Tapi asas utama Quran dan Sunnah. Akan mudah sesat. Ya? Menjadikan mimpi sebagai hujjah. Iblis boleh datang dalam mimpi. Kan? Memanglah iblis tidak dapat menyerupai wajah Nabi SAW. Tapi iblis boleh menyerupai wajah siapa saja. Kan? Kalau muka dirinya kacak, berseri, bersinar. Kan? Dan yang akulah Rasulullah. Kan? Kita ni tahu, kita pernah jumpa Nabi macam ni. Kan? Rupa Nabi yang sebenar. Jadi akhirnya terpedaya. Beri ajaran macam-macam. Akhirnya membawa kesesatan. Jadi iblis akan menggunakan pelbagai jalan. Menurut ayat tersebut Allah mendedahkan berkenaan sumpahan iblis. Yang menyebut dalam sumpahnya itu dengan kekuasaan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Keikhlasan seorang mukmin. Ingat, keikhlasan ini, sini sumber keikhlasan. Sumber keikhlasan dalam beramal ialah Quran dan Sunnah. Kan? Ya? Bermanfaat bagi menjadi benteng kepada serangan dan tipu daya syaitan. Seseorang individu hendaklah mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya akan menyelamatkan dia dari tipu daya syaitan. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Dalam Al-Quran, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Dan syaitan selalu menghendaki supaya menyesatkan manusia dan jin sebagai kesesatan yang jauh dari kebenaran. Kalau orang kafir, keyakinannya dengan kekafiran dengan agamanya tadi menjadikannya lebih jauh dari kebenaran. Kalau orang Islam terjebak dalam ajaran sesat, keyakinannya tadi akhirnya membawanya jauh daripada Islam yang sebenarnya. Ya, kita kena jaga. Yang ketiga, melahirkan perseteruan dan kemarahan. Iblis juga sentiasa bekerja macam ni untuk menjadikan kita tu sentiasa berkelahi. Ya. Dan iblis laksanakan benda tu. Apabila berlakunya perselisihan antara Qabil dan Habil sehingga membawa kepada pembunuhan kepada salah seorang, kan, yang sanggup bunuh. Ya. Siapa yang berperanan di antara dua itu? Iblis. Jadi dia sentiasa melahirkan perseteruan dan kemarahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Maksudnya sesungguhnya syaitan itu menghendaki supaya menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, wahai orang-orang yang beriman. Kan? Artinya Allah mengingatkan kita, syaitan itu sentiasa bekerja menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kadang-kadang kita tidak sedar. Tak kelakar, bergurau dalam suruh, lepas dia kecil hati. Kan? Kadang-kadang kelakar mula bertengkar dalam satu hal perkara, akhirnya bertengkar makin tinggi-tinggi dah. Lalah berterekam. Ya, kelahi. Kena ingat. Ya kan? Sebab kita bila keadaan dia berlaku, salah seorang mengalah. Dia, okeylah cukup setakat tu aja, kelak jadi kelahi, kelak pulang je kita. Pulang. Jangan diteruskan. Kan? Jadi, ya kerja syaitan. Dia menimbulkan permusuhan. Ya, antara kita adik-beradik, dengan adik-beradik, ya, macam-macam. Dengan pusaka, kan? Dengan apa-apalah si puas hati, barangkali dengan antara adik-beradik, dikembangkan, akhirnya bermusuh. Sampai bersumpah, mungkau mati si kebetah nak ngagak. Kan? Pesan dengan anak cucu. Wah, kau yang meninggal, ibu dia bas, katanya kan. Jadi akhirnya bergaduh. Dan ini kadang cerita si sedar berlaku. Ya. Jangan nyuruh syaitan yang roh bergaduh tu ialah dengan apa yang ada dalam lingkungan manusia yang pun. Contohnya tadi, manusia suka harta. Nah, ya. Lagi-lagi zaman-zaman tu semua bernilai. Zaman mari barangkali mun ada papak kita ada tanah nun di hulu sungai nun. Seorang dia beradik siapa mau? Ambil je kau. Kan? Kini tu kin dulu, kin berga. Kan? Ya. Dulu ada nilai, kini tu ada nilai. Kan? Ya. Jadi akhirnya dia bergaduh. Kan? Ada kita dengar cerita kadang orang dalam dia beradik.
Bila adik-beradik berbagi tu, adik-beradik ngambil semua nak nampak-nampak dekat. Nya tu okeylah mengalahkan dia semua gaduh dengan adik-beradik. Dapatlah nak jauh-jauh. Tapi takdir Allah Ta'ala berlaku pembangunan dan sebagainya. Kali oleh kerana sedak lain dah dekat-dekat semua habis dijual. Naknya lah lagi tinggal kerana jauh. Dan nya pun si tahu ni tempat. Kan? Ya. Tiba-tiba ya, macam kena itulah highway pun Borneo semua. Tak ada jaraya kan. Dulu ni ada. Contohnya kita marik muntiat tanah kita di belakang tak sejingkat dia. Siapa orang nak beli? Kan? Ya. Tapi kini tu cuba kita bayangkan nilai tanah di Sia. Kan? Okey. Bila dapat nilai yang jadi tinggi dan tanah yang pula lah yang paling besar tadi. Wah, adik-beradik start datang balik. Kan? Kau lebih, kami orang adik-beradik kecil aja. Kan? Minta bagi juga. Tuk, bapak pun mari. Kan? Dia orang tu madah, dolok dan yang pun ngambil dapat jual ganti susin. Bila bahagiannya semua nuntut. Mula bergaduh. Kawannya mau mari, dah haknya apa kan? Mula berkelaudu. Syaitan akan menggunakan unsur-unsur dia untuk menimbulkan pergaduhan. Kan? Ya. Merasa diri kita benar, merasa diri kita betul dalam pandangan, dalam pendapat, bila bertengkar dengan orang. Kan? Kita pula berpegangan prinsip, tegakkan kebenaran, sekalipun berkelahi. Kita pun bertengkar, akhirnya saya dapat edah jadi bergaduh. Kan? Jadi kalau kita rasa, walaupun kita benar, tapi orang tu, kelahi kita pun siap-siap akan jadi, mengalah je lah, berhenti. Kan? Supaya tidak timbulnya permusuhan. Kerana syaitan sentiasa berusaha untuk menimbulkan permusuhan. Apa-apa permasalahan pertikaian, perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam khususnya dan umat manusia amnya, sama ada di peringkat sebuah keluarga, pertubuhan, kelompok, masyarakat atau negara, terdapat padanya saham syaitan yang wajib kita memohon perlindungan dengan kekuatan Allah dari serangan syaitan. Segala punca perpecahan akan dapat diatasi dengan izin Allah dan taufiknya sekiranya semua pihak yang berkaitan benar-benar berusaha keluar dari cengkaman syaitan melalui kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Begitu juga peranan yang perlu dimainkan oleh orang yang mendamaikan perbalahan dan perpecahan. Yang keempat, menyekat manusia dari jalan mengingati Allah. Yang ketiga tadi, yang suka melahirkan perseteruan. Yang keempat, menyekat manusia dari jalan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sekatan syaitan ke atas manusia supaya lalai dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Maksudnya sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan kamu mahu memalingkan kamu dari mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara yang keji dan kotor itu. Jadi di antara jalan syaitan untuk menimbulkan permusuhan, ya, menghalang manusia dari mengingati Allah dan menghalang manusia itu dari sembahyang ialah melalui arak dan judi. Kan? Ya. Ada tetangga orang berjudi itu sambil minum arak, sambil memegang tasbih subhanallah subhanallah. Ya. Sambilnya beri tazkirah tuan-tuan sekian. Arak tu sebenarnya haram. Tapi oleh kerana kita tu haram-haraman, makin haram makin nyaman. Adanya tazkir dah. Ya. Artinya bila orang dah mabuk, apa yang diingatkannya lagi kan? Ya. Bahkan akan menjadi membawanya ke arah yang lebih membinasakan. Dia akan lupa kepada Allah, seingat dah. Ngerjo dah yang menjadi minum arak. Di dalam dadah dan sebagainya. Ya. Orang berjudi. Adanya nak ingat dengan Allah Ta'ala. Ingat, juaknya nyebut bila nyemis. Kan, bila dapat zaman mari orang akan nombor kan. Kurang sikit nombor. Allah kurang satu mata katanya. Kan, ya. Ayah aja. Ya. Tapi
menyebabkannya lupa. Orang berjudinya sih ingat. Kan? Saya pernah dalam hidup saya nanggar lah, berlaku. Dekat tempat saya dulu. Bininya sakit pun, orang datang madah bini tak, orang dah kumpul di rumah bini tak nazak nun. Nyagi tengah suk main ya, awak sekejap pergi balik, awak sekejap pergi balik. Sehingga bininya mati. Orang dah madah bini tak dah ninggal di rumah nun. Padahal dengan sedap kampung katanya. Ya. Tu berlaku tu memang berlaku apa nama? Yang bukanlah saya niatnya berjudi sih. Tapi ya berlaku orang yang agak madah ceritalah apa orang yang kaki judi tadi. Memang terkenal dengan kaki judi. Kemudian dia jadi tabiat kan, jadi ketagih. Macam Kinetok, coba kita lihat ni biar main judi online. Kinetok yang merosakkan anak-anak kita, yang sehingga jadi bankrupt, minjam malung dan sebagainya ya. Judi online. Dulu-dulu kita dengar orang minjam malung tu kerana nak kahwin, biar nak kahwin si cukup duit, bakal pak mentua minta 10,000, kawan baru je kerja, gaji 700 zaman dia lah kan. Belum ada gaji minimum kan. Minta hantar serba satu kan. Ya. Jadi minjam malung, bayar pelamin lagi, bayar baju pengantin semua sepasang, malam ada berlulut lagi. Kan? Panggil lagi karaoke, set karaoke kan. Ada berapa ratus. Akhirnya lepas kahwin, kerja nanggung bayar alung. Kan? Tu. Dulu. Tapi yang terkini tu lagi, kebanyakannya main judi online. Kan? Ya. Saya kadang-kadang sebahagian kawan-kawan cerita, ada staf-staf cerita di kalangan adik-beradiknya ada. Terjebak dalam mana. Pakai apa ni minjam? Bini sakit kah? Anak nak belajar kah? Judi online. Kerana nak dengar kawan tak dapat untung. Nya lupa judi online ya dikontrol oleh orang. Orang yang setting benda ya. Sikanya nak nyuruh orang menang selalu. Nya yang nak kaya dari usia. Ini yang merosakkan masyarakat kita kena tu. Akhirnya berlaku pergaduhan adik-beradik. Alung datang, adik-beradik. Kan? Ya. Apa nama tadi? Si harmoni, nyerang di rumah, nyerang adik-beradik. Abang kita minjam, kita si mayar, abang kita macam-macam ancaman. Nyerang maknya di rumah, agak maknya di rumah. Kan? Ya. Sehingga ada orang yang orang tua asyik berani pulang ke rumah. Kotannya fobia tadi, apa nama? Traumanya. Kena serang dah alung untuk di rumah. Apa sebab? Anak main judi online. Ya. Kalau yang disuruh kita main judi online, suruh tak jaga counter, insya-Allah selamat duit kita. Duit kita ya diambilnya pakainya. Kan? Ya. Beli online. Apa nama? Reloadnya ke apa saya pun tak tahu. Yang kita nanggap kedai-kedai. Tang ada jual Maggi si habis-habisnya. Nyalah ya. Ada kedai kan. Kadang banyak kan pak-pak kita kan. Ya. Dia online. Okey. Nya akan menimbulkan untuk judi zaman tu lah. Judi orang zaman mari akan main nombor iko. Saya dulu heran ada setengah-setengah orang merhati. Nya macam sok khabar mesti di belakang. Saya fikir nya tak minat bol nangga bol ke apa kan sukan lah. Kan sukan selalu di belakang. Rupanya nanggal nombor itu. Dan ada setengah orang kotannya ketagihnya dah si main dah. Dah berhenti taubat. Tapi nak tahu nombor apa menangnya masih ada. Kan? Saya jumpa juga beberapa orang macam tu bila belakang nombor. Oh, minangit nombor tu Tapi dah berhenti lah. Jadi, tapi kini tu sedagi kita pun si macam sok khabar kita kan. Dulu mari mana macam sok khabar start dari belakang ya. Salah-salah mun kita lah nanggal tujuan tu nanggal nak lain, nanggal belakang takut salah faham orang. Mau orang tu kaki nombor tu. Nombor apa naik tak Pak Haji katanya kan. Jadinya menyebabkan orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit, sentiasa melarang hambanya supaya jangan dipesong oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan manusia menerusi firman-Nya, "Wala yasuddannakumus syaitanu innahu lakum aduwwum mubin." Maksudnya dan janganlah sampai kerana sekalian kamu disekat dan dipalingkan oleh syaitan dari jalan Allah, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata.
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Maksudnya dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar menghalangi anak cucu Adam yang lalaikan Allah dari jalan Allah, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka mendapat hidayah ke jalan yang benar. Sehingga apabila syaitan yang menipu dan manusia yang tertipu itu datang kepada kami pada hari kiamat kelak, manusia berkata, aduhai sekiranya jarak antara aku dan kamu wahai syaitan seperti jarak antara timur dan barat. Memang syaitan itu adalah sejahat-jahat teman bagi manusia. Jadi Allah dah ingatkan, kan? Ya, syaitan sentiasa menghalangi manusia. Bukan menghalangi aja. Orang yang berada di atas jalan yang benar punya akan usaha untuk menggelincirkan dari jalan yang benar. Yang bahaya. Jadi, ya, sehingga di akhirat kelak marah dengan syaitan, ya. Amunlah aku tahu kau perangi macam tu, kan? Alangkah baiknya kalau dunia dulu antara aku dan kamu jaraknya seperti timur dan barat. Dan syaitan itu fabi'sal qarin adalah seburuk-buruk teman. Ya, ayat untuk pagi itu mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, ya, supaya kita sentiasa terpelihara daripada tipu daya syaitan yang sentiasa menghalangi kita untuk melakukan amal-amal yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.